Itu saya sebut ini. Jadi meletakkan syarat pengisytiharan harta ni bagi saya sekadar untuk mengaburi mata. Walaupun kita tak ada masalah untuk nak isytihar harta. Sebagai kosmetik ataupun orang kata. Jadi mungkin di kalangan rakyat ramai mereka tidak perasan apa dia janji 14 tu. Mereka kata okey nak isytihar harta untuk ketulusan. Jadi kenapa ada yang cuba berdalih dan sebagainya. Jadi rakyat rasa bagusnya kerajaan yang ada ni nak kepada ketelusan, tapi ada pihak yang cuba menyembunyikan harta. Tapi sebenarnya itu untuk mengaburi mata rakyat saja. Berikan kebebasan kepada SPRM. Letak di bawah parlimen. Maka SPRM bebas untuk menyiasat sama ada ahli parlimen isytihar ke ataupun tidak isytihar ke, harta-harta yang diperolehi secara yang salah. Kita orang PAS ni kita jelas. Kita jelas. Kita bukan sekadar takut kepada SPRM ataupun takut kepada undang-undang manusia yang ada. Tapi kita takut kepada Allah SWT. Sebab itulah lebih selamat rakyat Malaysia apabila menyerahkan kepimpinan negara ini kepada Parti Islam Se-Malaysia PAS. Dan kita boleh bersama pun dengan DAP ke dengan apa. Sebelum ni pun kita bersama. Tetapi maknanya dari segi pentadbiran negara ni mesti dipertanggungjawabkan kepada pihak yang takut kepada Tuhan. Kan Malaysia ni negara bertuhan. Baik, cukup panjang lebar. Saya rasa cuma saya nak stretch kan dua perkara. Pertama, quotation yang dibuat kata oleh setengah-setengah netizen yang mengambil seolah-olah ketika itu video perbahasan timbalan presiden yang seolah-olah orang kata berhujah ketika itu merupakan proses perbincangan dan perbahasan sebelum keputusan itu jelas telah dibuat bahawasanya keputusan dibuat oleh speaker diterima tanpa maknanya diterima sebulat suara di dalam parlimen. Maknanya tak ada isu. Tak ada isu. Ya, itu penjelasan yang cukup baik yang saya rasa penonton harus menerimanya dan kita telah menyelesaikan permasalahan sebenar yang dibangkitkan. Baik, mungkin dalam parlimen yang akan berlangsung sehingga 18 hari bulan ni juga satu rang undang-undang yang akan dibincangkan dan dibentangkan Abu Ahmad Datuk berkaitan dengan hak umur 18 tahun yang maknanya peringkat kerajaan akan mencadangkan rakyat Malaysia yang berumur 18 tahun layak mengundi. Apa pendapat Abu Ahmad Datuk? Saya sendiri maknanya tidak boleh menyatakan pendirian PAS kerana saya pandangan orang kata sebagai salah seorang ahli parlimen. Saya merasakan tidak ada masalah maknanya pengundi-pengundi yang berumur rakyat yang berumur 18 tahun untuk mengundi oleh kerana dalam suasana perubahan negara pada hari ini maknanya rakyat semakin cepat dari segi kematangannya dengan media dengan exposure yang ada pada hari ini. Jadi itu tidak menjadi masalah. Tidak menjadi halangan kepada kerajaan perlulah maknanya bersedia seperti dalam isu tadi jugalah pengisytiharan harta dan sebagainya mestilah mengikut prosedur yang betul dan saya memuji menteri belia ini kerana dalam usaha untuk melaksanakan perkara ini pindaan ini maknanya beliau mengambil inisiatif untuk berjumpa dengan ahli-ahli parlimen daripada pembangkang, memberikan penjelasan kenapa dan sebagainya dan membuka ruang untuk kita memberi pandangan. Dan pandangan ini kita tidak boleh mengharapkan semua pandangan yang sama. Kalau hanya pandangan yang sama saja untuk dibawa ke parlimen, macam parlimen pun tak perlu ada. Ya, betul. Tapi di parlimen ini apabila kita dipilih oleh rakyat daripada pelbagai tempat yang berbeza dan sebagainya, lalu kita menyemarakkan suasana perbincangan dan sepatutnya makin banyak pandangan yang berbeza itulah sepatutnya yang lebih baik kepada rakyat. Dan ini ada kaitan yang yang ditanya mengenai timbalan speaker tadi. Maknanya patutnya
Parlimen ini diberi kebebasan secara sungguh-sungguh. Wakil-wakil rakyat yang yang mewakili rakyat di tempat masing-masing, mereka boleh menyuarakan pandangan mereka dengan bebas dan sebagainya. Okey. Cuma saya nak panjangkan sikit berkaitan dengan undang-undang yang 18 tahun ni tu, bawa tu. Ada cadangan seolah-olah orang kata dijadikan automatik. Mana umur 18 tak perlu daftar, terus automatik untuk layak. Alright? Ada seolah-olah ada cadangan itu, dan apa pandangan Datuk? Ataupun maknanya orang kata kesan atau kesan positif ataupun negatif di sebalik itu pun saya rasa maknanya di dua belah hujah ini masing-masing ada hujahnya. Tertentu. Maknanya perlu automatik ataupun tidak automatik. Yang perlu automatik ini maknanya kita melihat hari ini sudah berapa ramai yang dalam lingkungan 21 ke atas ni yang layak untuk mengundi, layak untuk daftar mengundi, tetapi tidak layak mengundi kerana tidak berdaftar. Sudah dalam angka yang cukup besar. Hampir 4 juta. Maknanya kalau ditambah lagi rakyat Malaysia yang berumur daripada 18 ke 21 ni dimasukkan dalam senarai boleh mengundi tetapi tidak didaftarkan. Nah, maknanya nanti akan lebih ramai lagi rakyat Malaysia yang layak mengundi tapi tidak berdaftar untuk mengundi. Jadi dari segi hujahnya, kalau nak ni maknanya mengurangkan ataupun meniadakan rakyat Malaysia yang tidak berdaftar ni dengan cara membuat pendaftaran secara automatik. Lalu berapa juta rakyat yang berumur 21 tahun ke atas yang tidak berdaftar itu pun secara automatiknya layak mengundi. Lalu yang layak mengundi. Dan yang 18 ni pun maknanya bila sudah diluluskan, maknanya 18 tahun ke atas ni boleh mengundi, mereka juga telah termasuk dalam senarai sebagai pengundi. Ia akan menyaksikan, saya membincangkan perkara ni dengan rakan-rakan lain, ia seolah-olah meletakkan pertambahan setiap tahun jumlah pemilih lebih daripada 500,000 setahun. Itu kita berasaskan orang kata jumlah pendaftaran kita. Maknanya 500,000 setahun pertambahan. Dan andai kata kalau dibuat secara automatik ini, maknanya daripada umur 18 ke atas layak untuk mengundi, kita 70% daripada jumlah rakyat kita merupakan pengundi sebenarnya. Itu lebih kurang. Jadi dia ada hujah lagi. Tadi kita sebut meletakkan umur 18 ke atas. Jadi ada cadangan supaya 18 ke atas ni dan yang lain-lain pun kira automatik sebagai pengundi. Ada lagi hujah, kalau automatik sebagai pengundi, mestilah mensyaratkan wajib mengundi. Wajib mengundi. Kerana apa? Kerana ada kebimbangannya apabila semua didaftarkan sebagai pengundi. Sebelum daripada ni kita dapati maknanya dari segi turnout mengundi ni dalam 70% keluar mengundi ni dalam 70 ke 80%. Itu cukup tinggi. Ini 70% daripada mereka yang sendiri-sendiri daftar mengundi. Atas dasar kesedaran. Daftar mengundi pun tidak keluar mengundi. Jadi kalau semuanya layak mengundi, lalu mereka yang tidak daftar ni ada kemungkinannya mereka juga tidak keluar mengundi, kemungkinan yang besar. Jadi menyebabkan turnout pilihan raya nanti akan menjadi terlalu rendah. Dalam suasana perlawanan yang seimbang di antara pembangkang dengan kerajaan hari ini, kemungkinannya katalah kerajaan memiliki mendapat 51% ataupun ke bawah 51% daripada pengundi yang keluar mengundi 50% dalam 25% sokongan rakyat. Jadi ini antara berapa hujah. Tapi inilah yang saya nak sebutnya, maknanya speaker nanti memberikan ruang yang luas kepada ahli-ahli parlimen supaya bincang, berhujah
dan ambil mengeluarkan pandangan-pandangan. Kerana ini medannya. Ya, ini medannya. Jadi jangan segera berang apa ni? Berang ke apa? Saya rasa ni video live kita ni perlu dihantar link pada timbalan speaker untuk saya tidak merujuk kepada mana-mana ni, ya, tapi secara institusi umum parlimen itu sendiri merupakan medium ataupun ruang yang seharusnya diperlumatkan setiap supaya maknanya dapat perbahasan yang baik daripada, dan akhirnya satu dasar yang terbaik diberikan kepada rakyat. Baik, Muhammad Atuk. Sudah pasti Datuk daripada Kelantan. Saya tak sabar nak tanya soalan ni. Dan ramai netizen sebelum pada kita masuk live ni pun maknanya ramai penonton-penonton yang mohon untuk menanyakan berkaitan dengan perkara ini yang melibatkan khususnya di Kelantan. Muhammad Atuk. Datuk merupakan orang kata seorang ahli parlimen di bahagian Tumpat. Rakyat mahu tahu, penonton mahu tahu sejauh mana kerjasama ataupun penyatuan ummah antara PAS dan UMNO di Kelantan itu sendiri. Boleh panjangkan, saya bagi ruang secukupnya. Saya bukan speaker parlimen yang nak hadkan masa. Baik, saya faham. Kelantan baik daripada sebelum pilihan raya, saya selaku Setiausaha Perhubungan pada masa itu. Pada masa itu dalam percaturan politik sebelum pilihan raya, adanya perjumpaan, PKR pun pergi jumpa, Bersatu pun pergi jumpa. UMNO macam-macam lah untuk sebut UG dan sebagainya. Lalu kita di Kelantan, kita sebut dengan mudah, apa saja keputusan yang dibuat di peringkat pusat, Kelantan akan ikut. Itu sebelum pilihan raya. Hari ini selepas pilihan raya pun, kalau saya ada kuasa, itulah yang kita akan buat. Mana apa saja keputusan yang dibuat oleh pusat. Kalau nak kira ikut Kelantan, dari segi penyatuan ummah, kerjasama dengan UMNO, kerjasama dengan UMNO, Kelantan ni, kalau tak ada kerjasama pun, kalau lawan 3 penjuru pun di Kelantan, kita yakin UMNO akan dapat berapa kursi, PAS akan dapat berapa kursi, Pakatan Harapan saya rasa hilang deposit. Di Kelantan. Manakala pun tak ada penyatuan pun. Ini hakikatnya. Tapi kita bukan sekadar fikir soal Kelantan. PAS ni tidak hanya fikir soal Kelantan. PAS bukan parti politik untuk Kelantan. Yang kita fikir ialah masalah negara. Kepentingan negara. Kepentingan agama. Bila kita sebut kepentingan agama ni, bila sebut kepentingan agama Islam, seperti mana yang saya sebut tadi, sebenarnya kepentingan kepada seluruh rakyat yang cintakan kepada keamanan, keadilan. Kerana kita yakin Islam memberi keadilan. Jadi, dalam memikirkan soal negara inilah, mana perlunya kepada penyatuan, kerjasama, ta'awun dalam bahasa sekarang ini. Jadi, mana PAS Kelantan akan mematuhi apa saja keputusan yang dibuat di peringkat pusat. Dan hari ini pun maknanya kerja-kerja yang membawa kebaikan kepada rakyat. Maknanya kita telah pun bersama dalam sebagai contoh ratifikasi ICET, kita bersama daripada Kelantan berhimpun di Kuala Lumpur bersama dengan maksud lain bersama dengan orang kata parti UMNO dan yes. Sudah ada program-program bersama di peringkat parlimen DUN? Ya, memang sudah ada dalam dan bagaimana sambutan tu? Sambutannya cukup baik. Maknanya kita dari segi pimpinan ini tak cukup tangan untuk memenuhi jemputan-jemputan program yang dianjurkan bukan saja oleh PAS, bahkan oleh UMNO. Dalam bulan puasa baru ni pun biasa ada di Kelantan ni ada masjid-masjid ataupun madrasah-madrasah yang maknanya dari segi kepimpinan madrasah ni daripada PAS yang selalunya kita terpaksa penuhi program-program berbuka puasa dan sebagainya. Baru ni ditambah lagi dengan program masjid-masjid yang terpaksa meraihkan
jemputan-jemputan daripada pimpinan-pimpinan UMNO, masyarakat UMNO di kampung-kampung dan sebagainya. Kerjasamanya baik, hubungannya baik. Ya. Okey. Mungkin orang kata saya cuba tapis-tapis soalan yang daripada penonton sebelum pada orang kata daripada teaser yang kita buat. Tetapi rakyat ingin melihat, sekali lagi saya mungkin orang kata untuk bertanya kepada Yang Berhormat Datuk, pandangan peribadi Yang Berhormat Datuk. Betul, saya dapat poin Datuk tadi, maknanya dengan sebelum pada kerjasama ini pun PAS cukup kuat. Dan saya yakin bahawasanya di Kelantan itu kedudukannya sebegitu. Tetapi orang kata dengan penyatuan ini, saya mendapat seolah-olah PH itu tidak ada ruang di Kelantan. Itu poin yang DAP tak ada ruang. DAP PH lah, saya nak panggil PH lah. Rakyat, saya nak panjangkan saya sebut DAP ni sebab sebelum pilihan raya lepas DAP cuba mencalonkan Menteri Besar Kelantan. Ke mana dah calon Menteri Besar DAP? Tidak berjaya, DAP tidak berjaya.